Saudara sekalian kasih Tuhan, Shalom. 各位主内亲爱的弟兄姐妹们平安。 Saya mengajak kita sekalian untuk membuka firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. 我邀请我们每一位，我们一起翻开圣经。今天的经文是在箴言书的23章第18到19节。 Demikian bunyi firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. 箴言书的23章18、19节，因为至终必有善报，你的指望也不致断绝。我儿，你当听，当存智慧，好在正道上引导你的心。 Mari saudara, sebelum kita lebih jauh, kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita sekali lagi untuk tundukkan kepala bersatu di dalam doa. 各位弟兄姐妹，我们还没有一步的来深入了解神的话语之前，我们先低头，我们先祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena di pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama dikumpulkan di dalam sebuah pertemuan secara virtual untuk berbakti, memuji, menyembah, memuliakan namamu. 亲爱的天父上帝，我们实在是感谢你，因为在清晨早上，你把我们聚集在一起，通过线路上的崇拜，我们能够一起向你敬拜。 Pada saat ini ya Tuhan, tibalah waktu bagi kami untuk merasakan kehadiran-Mu melalui kebenaran firman yang sebentar akan kami renungkan bersama. 这个时候，我们就要经历到神，你从你的话语，让我们看到你，经历到你。 Di saat-saat seperti ini ya Tuhan, sungguh yang kami perlukan, yang kami butuhkan adalah suara-Mu ya Tuhan. 我们在现今的情况，我们最需要的就是我们能够聆听神的声音。 Oleh sebab itu, kuasailah hati dan pikiran kami, 所以，我们恳求你掌管我们的心思意念， supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan, 因此我们就能够明白你的真理， dan kami boleh melakukan firman di dalam hidup kami sehari-hari. 而且在我们的生活上，我们能够成为行道的人。 Berbicaralah ya Bapa, oleh sebab kami, anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengar firman. 天父啊，求你对我们说话，因为我们属于你儿女的，已经预备好我们的心，要聆听你的话语。 Oleh karena kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. 我们的祷告感谢是奉靠主耶稣基督的名祈求， Amin. 阿门。 Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah masa depan sungguh ada. 今天我们思想的一个主题就是我们实在有前途。 Firman Tuhan tadi berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. 我们中文的圣经是翻为因为至终必有善报，你的指望也不致断绝。 Jadi saudara sepintas, memang ada perbedaan terjemahan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Mandarin di sini. 我们一看呢，中文的翻译本跟印尼文的翻译本有一点不同。 Kata masa depan di situ diterjemahkan dalam bahasa Mandarin sebagai sebuah imbalan yang baik atau hadiah yang baik. 因为它的主题在中文是写为“因为至终必有善报 Tetapi di dalam bahasa Indonesia menerjemahkan kata itu menjadi kata masa depan. ”。那在印尼文的翻译呢，就是有前途的一个证据。 Jadi mari saudara, ketika kita menemukan hal-hal semacam ini, maka sikap hati yang pertama kita adalah biarlah ada perbedaan ini menjadi sebuah perbedaan yang saling memperlengkapi satu dengan yang lain. 因此，我们只有看到它的不同点的时候，我们就要了解这个是互补的，彼此弥补我们对圣经的了解。 Karena seringkali di dalam bahasa asli, kata-kata yang tercatat di situ sulit atau tidak mungkin bisa diterjemahkan begitu saja ke dalam bahasa-bahasa lainnya. 因为原文所记载的别的语言很难用正确的话语就这样的翻译出来。 Dan biarlah variasi terjemahan yang ada membuat sebuah kekayaan bagi kita untuk kita lebih bisa memahami bagian firman Tuhan ini. 所以这个翻译的变化当中呢，让我们能够从各方面来抓到真理的含义。 Jadi di dalam bahasa Mandarin ketika dikatakan imbalan yang baik, 在这里讲的善报，
itu berarti ada janji pengharapan sesuatu yang baik yang disediakan Tuhan bagi kita kemudian hari. 就是给我们一个保证，我们过后至终有一天我们会有得到这个善报。 yang akan diberikan bagi kita pada masa yang akan datang. 就是说，至终就是有一天我们的未来会看到的。 Dan ketika kita melihat kata masa depan dalam bahasa Indonesia, 那我们看印尼文讲的前途呢， itu berarti ada sesuatu imbalan yang baik, ada sesuatu hadiah yang baik bagi kita yang akan terjadi pada hari-hari kemudian. 就是说我们在前途当中我们会得到奖赏，神会给我们一个礼物。 Nah, atas pemahaman seperti ini, saudara, kita akan memahami bagian firman Tuhan yang seperti itu. 我们用这样的思维来了解今天我们要听的信息。 Saudara, saya akan mulai dengan sebuah kisah nyata 我要从一个真实的故事开始， yang kemudian pada tahun 2015 ditayangkan menjadi sebuah film. 然后这个真实的故事在2015年成为荧幕上的一个电影， Berjudul The 33. 就是那33个， Ya, yang ke-33. Ya. 就是那33个。 Saudara, ini adalah sebuah kisah kecelakaan di areal pertambangan di Chile pada tahun 2010. 就是在2010年，在智利这个地方的矿工矿地发生了一个事情。 Jadi sebuah insiden runtuhnya tanah dan berbatuan dan dengan demikian menutupi daerah terowongan di bawah tanah dan memutus jalan antara dunia di bawah tanah dengan permukaan di atas tanah. 因为这个矿工的工地呢，它的那个土崩陷下来了以后呢，就把他们在地下挖矿的人跟在我们地面上的人隔绝了。 Dan ada 33 pekerja tambang yang terjebak di bawah 700 meter di bawah permukaan tanah. 然后这33个人呢，是在地下700米那边被困住了。 Saudara, mereka terperangkap dan harus bertahan hidup dengan makanan yang sangat terbatas sekali. 他们身边有的东西非常的少，他们就是为这些东西能够维生到他们的拯救。 Dan semua peralatan komunikasi terputus, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di atas. 他们跟外界的沟通都断绝了， Dan ruang gerak mereka untuk hidup juga sangat terbatas sekali. 所以他们要活动的这个空间范围也是很狭窄。 Saudara, tentu tim evakuasi dari perusahaan maupun dari pemerintah berusaha keras untuk mengeluarkan ke-33 pekerja ini. 然后那个要来解救的这个团队呢，他们也是百般的努力，如何把这些人救出来。 Tetapi sampai hari yang ke-14 atau sudah 2 minggu belum juga membuahkan hasil. 他们已经事发了4天了，已经2个礼拜过去了，还没有效果。 Dan keluarga sudah mulai putus asa. 家人就觉得说已经失望了。 Tetapi pemerintah Chile terus berusaha melanjutkan misi penyelamatan tersebut. 可是智利的政府说，我们要继续来做那个援救的工作。 Sampai hari yang ke-30, saudara, belum membuahkan hasil dan masyarakat sudah mulai pasrah. 然后这个救灾的工作走到第30天的时候，市民呢就觉得说这个没有希望了。 Saudara, digambarkan dalam film tersebut beberapa orang yang di bawah tanah, pekerja-pekerja itu sudah mulai pasrah. 然后我们就看那个荧幕里面所描述的，就是在那个地底下的这个矿工呢，他们有一些就觉得说没希望了。 Mereka yakin orang-orang di atas sudah berhenti untuk berusaha menyelamatkan mereka. 他们就是在猜想说，在那个地面上的人，他们早就停止不再救我们了。 Beberapa di antara mereka sudah mulai terkena sakit penyakit di bawah. 然后他们困在下面的人，有的已经病痛开始有发病了， Sudah mulai mengalami halusinasi. 然后他们就开始幻觉了。 Dan merasa inilah saatnya akhir dari kehidupan mereka. Dan mengira inilah kuburan bagi mereka. 他们的幻觉当中，这就是我们的坟墓，我们的人生终点已经到了。 Namun saudara, di tengah-tengah keputusasaan yang ada, 就是在一群已经失望的人当中，
ada satu tokoh yang digambarkan sebagai pembawa semangat dan suasana yang bernama Mario. 然后一个叫 Mario 的人，他与众不同，他一直在鼓吹他们要有精神， Yang terus mengingatkan kepada teman-teman yang lainnya agar jangan berputus asa. 一直提醒他们不要放弃，不要失望。 Dan mendorong mereka semua untuk terus berdoa dan berharap pertolongan kepada Tuhan. 然后一直呼吁他们，我们继续祷告，恳求上帝来解救我们。 Dan mengajak semua untuk berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. 他召集他们，我们要有信心，信靠上帝会来拯救我们， Dan akan mengeluarkan mereka keluar dari di bawah tanah 会 tersebut. 从这个深坑里面把我们再救出来。 Dan di sanalah ia membangkitkan semangat dan pengharapan bagi semua orang yang terjebak untuk terus dapat bertahan hidup. 这个叫 Mario 的人，他一直在眺望他们的信心，让他们能够坚持到底，继续奋斗。 Di saat yang bersamaan, saudara, 同一个时间呢， keluarga yang ada menunggu di atas juga berkumpul untuk berdoa, untuk berharap pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. 在这个地面上的家人们呢，他们也是一样的，召集聚在一起祷告，恳求上帝开路。 Mereka berharap akan keajaiban yang terjadi yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. 他们恳求神彰显神迹奇事。 Singkat cerita, saudara, 我们长话短说， akhirnya dengan bantuan dari Amerika Serikat, dari tim dari NASA dan juga negara-negara lainnya, 美国的宇航局就是 NASA， 他就派了一个救援的那个队伍来帮助。 maka pada hari yang ke-69, saudara, 这个救援的工作走到第69天， tim penyelamat akhirnya berhasil mengeluarkan ke-33 orang tersebut dengan selamat. 然后这个救援的队伍呢，能够把33个人很平安的救出来。 Ke-33 orang tersebut, saudara, seperti mendapatkan hidupnya kembali. 这30个人好像捡回来了他们的新生命， Puji Tuhan. 他们很感恩。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐 di 妹， sini kita melihat keajaiban dari sebuah pengharapan. 我们看在盼望中，他们得到了神迹奇事。 Pengharapan, saudara, adalah kekuatan bagi manusia untuk terus dapat bertahan di tengah-tengah kesulitan yang ada. 因为人呢有盼望，所以他面对灾苦的困境当中，他仍然有信心、有希望。 Pengharapan saudara dapat membuat manusia untuk terus berjuang untuk mencapai masa depan. 因为我们有希望，所以我们看到我们有前途，我们就努力的向前途奔跑。 Iman dan pengharapan saudara membuat orang yang telah mengalami kegagalan untuk tidak menyerah. 因为我们有信心，我们有盼望，虽然失败了，我们也没有放弃。 Dan mau mencoba lagi dan lagi untuk mencapai keberhasilan. 我们就不断的再试、再从事，我们要得到一个成果。 Pengharapan saudara juga dapat membuat orang yang bergumul dengan sakit penyakit untuk terus berjuang mengupayakan kesembuhan dan menghadapi hari esok. 有盼望的人，虽然他病了，他也是不断的在奋斗当中，希望他能够好起来，迎接他的明天。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， hari ini jikalau Tuhan izinkan kita kembali masuk dalam keadaan yang sangat tidak mudah dan mengkhawatirkan. 今天神许可我们受在这个困苦的环境当中呢， Saya percaya banyak di antara kita yang terus mulai bertanya kepada Tuhan dan terus bertanya di dalam hati, sampai kapan ya Tuhan? 我们知道很多人在这个时候一直发这个问题：神啊，这个疫情要到什么时候呢？ Sampai kapan ya Tuhan saya dapat terus bertahan dalam situasi seperti ini? 我现在的困境当中，我还能够坚持多久呢？ Mungkin kita mulai bertanya, apakah masih ada harapan dan masa depan bagi kita yang hidup dalam generasi ini? 我们就说，我们这个时代的这一群人，我们还有盼望吗？我们还有前途吗？ Apakah masih ada yang namanya kesuksesan bagi kita pada waktu yang akan datang? 我们在以后的日子，我们还有什么成功可以说的吗？ Bahkan pertanyaan yang lebih tajam dari itu, saudara. 比这个更尖锐的一个问题，
berapa lama lagi ya Tuhan waktu yang Engkau berikan bagi saya untuk hidup? 你要我活在这个世上，我的生命还有多久？ Apakah betul masih ada masa depan buat 真的 kita? 对我们每个人，我们还有前途可说吗？ Saudara sekalian dikasihi Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， kita bersyukur kepada Tuhan hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita. 我们很感谢神，今天神的话语告诉我们， Dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18 tadi berkata, 就是在箴言书的23章18节这样告诉我们， karena masa depan sungguh ada 因为我们实在有前途，因为神至终必有善报， dan harapanmu tidak akan hilang. 就是我们的指望不至于断绝。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan, masa depan sungguh ada. 各位弟兄姐妹，我们要相信，我们还有前途。 Yang pertama, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. 对每一个信靠主的人，一定有前途。 Saudara, dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 希伯来书11章1节这样告诉我们：信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。 Marilah saudara sekarang kita kembalikan arah dan pikiran kita dan hati kita kepada Tuhan. 所以我们的思想的焦点，我们心里所专注的，我们就要归向于我们的神。 Dunia akan selalu memaksa kita untuk kita berpaling daripada hadapan Tuhan. 这个世界会引诱我们远离上帝。 Dunia berkata kepada kita, kamu gagal. 世界告诉我们，你已经失败了， Kamu tidak akan berhasil. 你不会再成功的。 Kamu tidak perlu lagi menderita untuk menjaga kekudusan hidupmu. 你不要为了金钱的生活在那边受苦受难， Karena tidak ada lagi masa depan bagimu. 对你一点前途都没有了。 Itu semua perkataan dunia, saudara. Jangan saudara percaya. 这些都是世界在骗你的话，不要去相信。 Tetapi Tuhan berkata melalui firman-Nya bagi kita, 因为神的话真实的告诉我们， engkau berharga di mata Tuhan. 因为你在神的眼中是何等的宝贵。 Tuhan Yesus mengasihimu. 主耶稣是爱你的， Bahkan karena begitu besarnya kasih-Nya kepada kita, saudara, Ia datang ke dalam dunia untuk menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. 因为他爱世界上的每一个人，他愿意来到世上，为你的罪，为我的罪的后果来救赎我们。 Dia berikan hidupnya agar kita mendapatkan pengampunan dosa. 他把他的生命成为一个代价，让我们得到罪的赦免， Agar kita dijauhkan dari murka Allah. 好让我们能够远离神的愤怒。 Ia telah mati bagi kita dan telah bangkit mengalahkan kematian. 他已经为我们而死，可是他已经复活了， Supaya kita yang percaya, saudara, kita mendapat pembaharuan hidup. 好让我们相信主的人，我们能够得到生命的更新， Dan kita mendapatkan kehidupan yang kekal. 我们也能够得到永生。 Inilah janji pengharapan yang terbaik bagi kita. 这就是神在我们生命中给我们最美好的一个应许， Inilah masa depan kita, saudara. 这就是我们要达到的一个前途。 Maka pertanyaannya sekarang bagi saudara dan saya adalah, percayakah kita akan firman Tuhan ini? 所以今天要问你问我的一个问题：你还相信神的这句话吗？ Tapi mungkin saudara berkata, Tuhan, tetapi kenyataan sekarang di depan mata itu sangat sulit sekali. 可是你可以对神说：神啊，可是你可以看我现在面对的情况是何等的困苦。 Maka saudara, pertanyaannya adalah, percayakah kita kepada Tuhan? 现在要问我们在困苦当中，你还信靠上帝吗？ Firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. 我们可以看神的话语在箴言书的3章5节到6节这样告诉我们。 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。 Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， situasi seperti ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk menguji sudah seberapa jauh iman percaya kita kepada Tuhan. 我们现在的处境就是在考验我们跟神的话语，我们信了多少。
Selama hidup di dalam kelancaran dan kenyamanan betul, kita bisa setia beribadah dan melayani Tuhan. 我们过得很顺境、很安逸的时候，我们当然有条件的可以侍奉我们的主。 Tetapi saudara, dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, 可是我们处在这个困境的时候呢， apakah masih ada iman percaya kita untuk kita setia kepada Tuhan? 我们还有没有信心？我们是不是还是忠心的信靠神呢？ Apakah kita masih setia untuk mencari Tuhan dengan segenap hati kita? 我们是不是全心全意的来寻找我们的神呢？ Apakah saat ini masih ada kerinduan kita untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama? 我们是不是愿意来寻求我们的神，也成为众人的祝福呢？ Saudara, janganlah kita khawatir akan hari depan kita. 我们不要为明天忧虑， Tapi patutlah kita khawatir kepada keadaan kita masing-masing saat ini. 可是我们要非常的挂虑担心我们现在的情况。 Apakah saat ini kita masih sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan kita? 我们的领命光景，是不是我们还是真心专注信靠上帝呢？ Apakah kita masih berharap kepada Tuhan dan menyerahkan yang terbaik untuk Tuhan nyatakan bagi kita? 我们还是不是对神有盼望，将最好的献给我们的神呢？ Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 berkata demikian. 路加福音的18章第7、第8节这样告诉我们： Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? 路加福音的18章第7、第8节这样告诉我们：上帝的选民昼夜呼吁他，他纵然为了他们忍了多时，岂不终究给他们伸冤吗？我告诉你们，要快快地给他们伸冤了。然而人子来的时候，遇得见世上有信德的吗？ Mari saudara, kita mohon Tuhan terus menguatkan iman dan percaya kita. 所以我们要求上帝坚固我们的信心，我们的盼望。 Kita harus bangkit dan menjadi kuat, saudara. 我们要再一次重整起来，刚强起来， Karena masa depan sungguh ada 因为我们知道我们实在有前途。 bagi mereka yang percaya. 对一切信靠主的人一定有前途。 Yang kedua, saudara, 第二点， masa depan sungguh ada 我们实在有前途。 bagi orang yang setia menantikan waktunya Tuhan. 对那些忠心信靠等候神的人，一定有前途。 Saudara, pertanyaannya berikutnya bagi kita adalah berapa lama kita harus menunggu waktunya Tuhan? 那么所谓等候，我们等候神的时间要等候多久呢？ Berapa lamakah sebetulnya waktunya Tuhan, saudara? 神的时间到底要多长呢？ Bangsa Israel dibuang ke pembuangan Babel selama 70 tahun. 我们看以色列人被掳到巴比伦70年，在那边。 Abraham menantikan kelahiran anak pertamanya pada saat dia berusia 100 tahun. 亚伯拉罕等到他100岁的时候，他的儿子才出生。 Bangsa Israel di bawah perbudakan di Mesir selama 430 tahun. 以色列人在埃及为奴之地活了430年。 Berapa lama waktunya Tuhan, saudara? 那神在我们生命中要有多长的时间呢？ Saudara, ketika kita melihat peristiwa pernikahan di Kana, 开始我们看迦拿的那个婚姻宴当中呢， keluarga kehabisan anggur. 然后这个在宴席当中，他们已经没有酒了。 Maria meminta agar Tuhan Yesus berbuat sesuatu karena dia tahu betul bahwa anaknya ini adalah Tuhan. 玛利亚知道她所生的儿子耶稣是神派来的，所以她就叫耶稣吩咐耶稣，请求耶稣来行了神迹。 Tetapi ia mungkin heran kenapa belum ada tanda ajaib yang dibuat oleh anaknya selama ini. 可是他就看到，为什么我怀的胎儿是神派来的，到今天为止还没有做任何一件神迹呢？ Maria mungkin menunggu dan terus menunggu dan inilah waktu yang tepat untuk meminta Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang pertama. 玛利亚等了多年，她就知道哦，这个时候应该是时间到了，应该要行神迹的时候到了。 Tetapi Tuhan Yesus menjawab
permintaan dari ibunya itu dikatakan, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. 然后他就回答他的妈妈说：“夫人，你跟我有何相关呢？我的时间还没有到。” Lalu kemudian Maria berkata kepada para pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. 可是玛利亚就直接对那边的仆人就说：“只要他吩咐你们做什么事情，你们就去遵行好了。” Lalu kitab suci berkata kepada kita, Tuhan Yesus meminta para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan dengan air. 所以耶稣就吩咐他们把这些石缸装满了水。 Ketika dibawakan kepada pemimpin pesta, air tersebut telah berubah menjadi anggur. 当这些水带到管宴席的人面前的时候，这个水已经变成酒了。 Di dalam peristiwa ini, saudara, 在这个发生的事件当中， berapa lama antara waktu Ibu Yesus meminta kepada Tuhan Yesus melakukan sesuatu sampai Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertamanya itu? 当玛利亚请求耶稣行某些神迹的时候，到这个水已经变酒的神迹发生，这个相差的时间有多长呢？ Kelihatannya tidak begitu lama, bukan? 我们算一算，应该不会很久。 Di sini kita memahami, saudara, satu prinsip dari waktunya Tuhan. 因此，我们知道神的时间的原则， Bahwa waktunya Tuhan itu bukan panjang atau pendeknya, saudara. 神做事没有被时间的长短所限制。 Tetapi seberapa waktu yang dibutuhkan untuk terjadi transformasi perubahan di dalam hidup kita, di dalam hati kita. 可是关键就在我们心中需要有多久的时间，我们得到了转变。 Waktu antara kita meminta Tuhan untuk terlibat masuk ke dalam agenda kehidupan kita, 当我们请求神切入在我们的生活的里程当中时， sampai kepada kita merelakan diri akhirnya untuk masuk ke dalam agenda dan rencana agung Tuhan. 直到这个转变到我们愿意降服进入神的计划当中时， Disinilah kita mengerti, saudara, pada waktu Ibu Yesus berkata, turutilah semua yang dikatakannya kepadamu. 这就是玛利亚所说的那个关键话，她所说的“你去遵行”。 Di sini sudah terjadi transisi antara agenda dan rencana kepentingan Maria, dan akhirnya dia merelakan, ikutilah kehendak daripada Tuhan Yesus. 我们看到这个转变吗？玛利亚有她的要求，有她的行程，可是这个时候说，你就顺服耶稣的行程，耶稣的带领。 Ketika kita sabar menunggu waktunya Tuhan, 当我们耐心等候神的时间的时候， itu berarti telah terjadi transformasi di dalam hidup kita, saudara. 那时候我们的生命已经有一个转变， Bukan kehendakku yang terjadi ya Tuhan, melainkan kehendak-Mu saja. 不是照我的意思，乃是照你的意思。 Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31 berkata demikian. 神的话语在以赛亚书的40章31节这样告诉我们： Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 以赛亚书的40章31节这样告诉我们：但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。 Maka saudara percayalah, waktunya Tuhan pasti yang terbaik. 你要信得过这一句话，神的时间是最美善的。 Ketika kita terus menantikan waktunya Tuhan, 当你不断的等候神的时间的时候， disitulah sebetulnya kita sedang berharap yang terbaik dari Tuhan. 我们那个时候就是盼望等候神所给我们最美好的。 Ketika kita terus berharap kepada Tuhan, 当我们盼望上帝的时候， disitulah kita mendapatkan kekuatan kita. Kita tidak menjadi lesu. 我们就会重新得力，我们就不会困倦，不会疲乏， Kita tidak menjadi lelah. 我们也不会觉得累。
Tuhan akan terus memberikan kepada kita kekuatan demi kekuatan, saudara. 因为神会力上加力的充满我们， Kekuatan untuk terus berdiri tegap menghadapi seluruh persoalan yang ada bersama dengan Tuhan. 我们面对任何问题，他就会让我们能够刚强起来面对这一切。 Kekuatan untuk kita menyelesaikan setiap pertandingan iman yang Tuhan percayakan. 让我们在信心的赛跑当中，他会带领我们，让我们胜过一切。 Mari saudara kita sabar menantikan waktunya Tuhan. 因此，在等候神的时间的时候，我们要非常的忍耐。 Kita kerjakan bagian kita yang bisa kita kerjakan saat ini dengan penuh kesetiaan. 所以今天的光景，我们能够做的，我们忠心的进行。 Dan selangkah demi selangkah, saudara, kita akan dibukakan sedikit demi sedikit. Kita akan semakin mengerti apakah kehendak Tuhan yang telah digenapi dalam kehidupan kita. 所以我们在生活的旅程当中，一步又一步，一点又一点，神渐渐的为我们带领， Sehingga masa depan sungguh ada, saudara. 我们就可以看到我们的前途实在是有的。 Bagi kita yang setia menantikan waktunya Tuhan. 特别是对我们这一群忠心等候耶和华的人。 Yang terakhir, saudara, 最后一点， masa depan sungguh ada. 我们的前途实在是有的。 Bagi orang yang taat melakukan kehendak Allah. 对那些顺服对那些遵行神旨意的人，一定有前途。 Saudara, firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita bahwa ada masa depan bagi orang-orang yang hidup benar di hadapan Allah. 所以圣经的话语给我们一个应许，凡过着金钱的人，他们一定有神给他们的前途。 Dan tidak ada masa depan bagi orang-orang yang hidupnya jahat. 如果那些作恶的人，他们没有什么善报。 Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. 所以我们可以看在诗篇的37篇37到40节，这样告诉我们。 Firman Tuhan berkata, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung padanya. 我们可以看诗篇的37篇第37到40节，里面这样告诉我们：你要细查那完全人，观看那正直人，因为和平人有好结局，罪与犯法的人必一同灭绝，二人终必剪除。但一人得救是出于耶和华，他在患难时做他们的营寨，耶和华帮助他们，解救他们。他解救他们脱离恶人，把他们救出来，因为他们投靠他。 Saudara, dikatakan ada masa depan bagi orang-orang yang tulus, yang hidupnya jujur, dan orang yang suka damai. 所以那些完全人、正直人、喜欢和睦同居的和平人，一定有好的前途。 Tetapi bagi orang-orang jahat, orang-orang fasik, saudara, mereka akan dibinasakan dan tidak ada masa depan bagi mereka. 所以这个犯法的人会被灭绝，没有前途了。 Saudara, Alkitab memberikan beberapa contoh bagi kita. 圣经也是举了几个例子。 Apakah ada masa depan bagi Yusuf? 我们看约瑟，他这样金钱的生活还有前途吗？ Yang sejak kecil telah dibuang oleh keluarganya sendiri. 你看他从小就被他的家人抛弃他了。 Yang seorang pernah mengalami bagaimana jadi seorang budak. 他过着是一个奴隶的生活。 Ini adalah sebuah profil riwayat hidup yang sangat tidak menguntungkan, saudara. 我们如果看他的生平写的自传是这样的话，对他是不利的。 Dia mengalami hidup dalam musim kekeringan yang berkepanjangan. 他在一个非常长时间的饥荒的时候， Sebuah situasi dunia yang tidak baik, saudara. 那时候整个世界的光景是非常渺茫。 Bayangkan saudara, bangsa sebesar Mesir saja mungkin bisa runtuh karena 7 tahun dilanda kekeringan dan kelaparan. 你看以色列，埃及那么大的一个国，
那时候遭遇7年的饥荒，甚至会把整个国沦陷下来了。 Ketika cobaan datang dari istri Potifar, 他也面对波提法的妻子给他的引诱， bukankah ia bisa berkata di dalam hatinya, ya sudahlah hidup saya memang sudah hancur dari sananya. 他是不是可以放弃说，我的生命已经被摧残了，就算了吧， Sudah tidak ada lagi masa depan untuk saya. 我已经没有什么前途好谈了。 Untuk apa saya mempertahankan kelakuan kesucian, kekudusan hidupku? 我为何还要持守这个金钱的生活呢？ Tetapi Yusuf, saudara, dicatat oleh firman Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. 可是圣经记载，越是一直持守金钱的生活， Yusuf tidak hanyut dalam kesedihan realita yang dihadapinya. 他不会自己沉沦在自哀自怜的情况当中。 Bagi dunia, dia mungkin sudah tidak ada harapan. 世界看来，这个约瑟是没有前途的人。 Tetapi dengan menolak berbuat dosa dan berusaha menjaga hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan telah mempersiapkan sebuah masa depan yang indah bagi Yusuf. 可是因为他本身一直拒绝不要犯罪，一直持守要过着清洁的生活，神就看中这个人，为他安排一个很好的前途。 Tuhan mengangkat dia menjadi orang yang paling penting kedua bagi bangsa Mesir. 所以神就把他提拔起来，成为在埃及地第2重要人物， Dan menjadi berkat bagi bangsa itu. 成为那个国的祝福。 Dia menyelamatkan bangsa Mesir dari ancaman kelaparan. 他把这个埃及从饥荒会让国沦陷的这个灾难得救了， Dan termasuk menyelamatkan umat Allah, yaitu kaum keluarganya sendiri. 也救了神的选民，就是他的家人。 Saudara, demikian juga dengan Abraham. 因此，我们也看另外一个人亚伯拉罕也是如此。 Apakah ada masa depan bagi orang yang telah berusia 99 tahun tetapi belum juga mempunyai keturunan? 一个金钱跟随主的人，跟随神到99岁了，他都没有后裔，还有什么希望呢？ Demikian juga saudara, apakah ada masa depan bagi Ayub yang telah diliputi oleh sakit penyakit yang parah dan berkepanjangan? 你看约伯，他患了全身的重病，拖了那么长的时间，还有能够得到愈合、得到医治的希望吗？ Juga apakah ada masa depan bagi umat Kristen mula-mula yang terus dianiaya? 我们看初期教会到处被逼迫、被杀害，对他们还有什么前途呢？ Maka Alkitab menyaksikan kepada kita saudara, ya betul, ada masa depan bagi orang-orang yang berusaha menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. 圣经记载告诉我们，那个坚持到底、过着金钱生活的人，神就给他们的前途实在有盼望。 Abraham disebut juga sebagai sahabat Allah. 所以神称亚伯拉罕是神的朋友， Orang yang dibenarkan oleh Tuhan. 被神称义的人。 Dia memiliki anak di usia dia 100 tahun. 100岁的时候得到了应许之子。 Ayub kemudian disembuhkan Tuhan dan kehidupannya dipulihkan dan semua yang telah diambil daripadanya dikembalikan berkali lipat. 约伯到最后，神医治了他，他所失去的一切，神偿还给他，而且加倍的让他得到偿还。 Umat Kristen jemaat mula-mula tidak mengalami kepunahan saudara, melainkan bertambah-tambah banyaknya jumlahnya dan semakin tersebar ke seluruh penjuru bumi. 初期的教会信徒已经被迫害的时候呢，他们就不是被灭绝了，可是他们一直倍增又倍增的。 Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹， masa depan sungguh ada bagi 我们每个人实在有前途。 bagi kita yang menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. 对我们每一个人守着金钱生活的人，一定有前途。 Mari di tengah-tengah kesulitan yang ada, saudara, mari kita jangan menyerah. 所以，我们现在处在非常困苦的环境当中，不要放弃， Jangan kita pasrah, saudara. 我们不要自暴自弃了， Jangan hidup kita semakin jauh daripada Tuhan. 我们不要远离上帝， Jangan biarkan iblis berhasil menarik kita untuk berpaling daripada hadapan Tuhan. 不要让魔鬼已经得胜了，把我们从神的怀抱中拉出来。 Janganlah kemudian kita jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa.
我们不要堕在百般的罪恶当中， dan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki, saudara. 还有一切不讨神喜悦的行为。 Mari kita jaga hidup kita sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. 所以我们要持守在神的面前是正直的生活， Karena masa depan ada bagi orang-orang benar. 而对这些完全人、正直人一定有好前途。 Dengan apakah seorang menjaga hidup bersih di hadapan Tuhan? 少年人怎么持守洁净他的行为呢？ Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. 就是照着神的话语坚持到底。 Mari saudara kita disiplin untuk berdoa dan membaca firman setiap hari. 所以我们要很有纪律的呢，来读圣经，来灵修， Dan menjaga hidup kita bersih kudus di hadapan Tuhan. 好让我们能够在神的面前是过着圣洁的生活、清洁的生活。 Maka percayalah saudara, ada masa depan bagi kita. 因此，你要很肯定的相信，我们一定有前途。 Masa depan sungguh ada bagi orang-orang benar. 所以，对每一个金钱的人，一定有好前途，有善报的前途。 Saudara sekalian, jikalau Tuhan izinkan, minggu-minggu ini kita berada dalam lembah kekelaman. 弟兄姐妹，虽然神许可我们在这几个礼拜过着非常死荫幽谷的这种一般的生活， Beberapa dari kita, keluarga rohani kita mungkin terpapar. 我们的家人当中有很多的家庭，不少有家人患上了这个新冠病毒， Bersyukur juga sudah ada yang dipulihkan. 有一些已经得到医治，我们很感恩。 Kita juga kehilangan beberapa anggota keluarga besar rohani kita. 我们属灵的家庭当中，我们还有几个已经离开我们了，我们很痛惜。 Tetapi saudara, apapun yang terjadi, 无论何环境， kehendak Tuhan yang terbaik. 我们要信靠，我们要相信神是有最美好的计划， Allah tetap baik buat kita. 他会把最好的赐给我们。 Itu sebabnya marilah kita jangan berputus asa. 因此，我们不要失望， Kita percaya keadaan perlahan akan dipulihkan Tuhan. 我们相信神的掌控之下，我们会渐渐好转起来。 Hari-hari ke depan kita mungkin tidak tahu. 我们未来我们的前途我们不知道， Tetapi pastikan saudara dan saya hari ini sekarang kita sedang bersama dengan Tuhan. 可是你要握着今天现今你的情况是与主同行的， Karena inilah hal yang paling penting untuk kita miliki sekarang. 因为我们现在要拥有的就是抓紧这与神同行的生命， Masa depan ada bagi kita. 所以我们就会有很肯定的前途。 Kita yang tetap percaya dan beriman kepada Tuhan yang akan menyelamatkan kita. 就是对一些信靠主，他拯救我们这个神，我们信靠他，我们就有一个确据，我们有前途。 Bagi kita yang setia menunggu waktunya Tuhan, 我们忠心等候神时间的人， dan bagi kita yang menjaga hidup benar bersih di hadapan Tuhan. 我们持守金钱生活的人，我们一定有前途，一定有善报， Saudara, masa depan sungguh ada 因为我们知道我们实在有前途， dan harapan kita tidak akan hilang. 我们的盼望不至于落空。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang telah Engkau nyatakan bagi kami. 天父，我们感谢你，让我们今天听到你的真理。 Di tengah-tengah gelapnya situasi dunia, 这个世界给我们看到好像暗淡无光的时候， Tuhan mengaruniakan kepada kami cahaya terang, harapan dan pengharapan. 你让我们从你的真理看到一束光，看到背后的盼望， Biarlah hidup kami ya Tuhan boleh terus mengandalkan, berserah kepada Engkau. 好让我们的生命，我们仰望依靠你，让我们交托于你。 Tuhan, biarlah iman dan kerohanian kami boleh terus dikuatkan oleh Roh Kudus. 好让我们的属灵生命，我们的信心能够靠圣灵来坚固我们、刚强我们。 Dan kami dengan kerendahan hati boleh menunggu terus waktunya Engkau ya Tuhan. 我们能够谦卑下来，等候神来成就神的时间。 Dan kami berusaha sungguh-sungguh untuk menjaga kelakuan kami, kehidupan kami untuk bersih di hadapan-Mu. 所以我们很谨慎小心的来持守我们圣洁的生活、敬虔的生活。 Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami yang terdalam. 神啊，从你的话当中，你然后印在我们的心田里面。 Oleh sebab kami akan melakukannya seturut dengan pertolongan Roh Kudus. 因此，圣灵帮助我们的时候，我们就成为行道的人。 Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
我们祷告感谢是奉靠主耶稣的名祈求， Amin. 阿门。 Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣赐福每一位。